Selamat sejahtera dan salam Maulidur Rasul. Berita pagi Sarawak bersama saya Vanessa Mering, edisi Khamis 29 Oktober. Satu kluster baru COVID-19 di Sarawak diisytiharkan semalam, iaitu kluster Green Hill di daerah Kuching menjadikan 5 kluster aktif di Sarawak ketika ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas memberitahu 25 individu dikesan positif dalam kluster tersebut. Datuk Amar Douglas Ugah Embas menjelaskan indeks kes kepada kluster ini merupakan kes ke-798 yang telah disahkan positif pada 26 Oktober lepas. Beliau berkata seramai 51 individu telah disaring dalam kluster ini dan 26 individu lagi masih menunggu keputusan. Tambahnya semua kes yang terlibat di dalam kluster ini masih menerima rawatan di ward pengasingan di hospital dan mereka adalah dalam keadaan stabil. Tiada kematian dilaporkan melibatkan kluster ini. Jelasnya kes-kes ini merupakan kontak sosial yang mempunyai sejarah menghadiri beberapa perjumpaan di dalam kawasan Bandar Kuching. Beliau dalam pada itu memberitahu seramai 27 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak hari ini. Daripada jumlah tersebut, 20 kes dikesan di daerah Kuching, 4 kes di daerah Miri, 2 kes di daerah Sibu dan 1 kes di daerah Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 846 kes. Dalam pada itu, JPBN Sarawak memutuskan masa operasi kedai makanan dan bistro di daerah Kuching beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 10 malam berkuat kuasa hari ini. Datuk Amar Douglas Ugah Embas juga memberitahu langkah ini berikutan kes positif COVID-19 yang kian meningkat di daerah Kuching. Beliau juga berkata gimnasium awam dan swasta di Kuching turut ditutup serta-merta selain menghadkan jumlah maksimum seramai 200 orang bagi majlis sosial dan rasmi yang membabitkan perhimpunan orang ramai di daerah Kuching. Jelasnya pihak JPBN menegaskan agar pihak penganjur supaya memastikan pensanitasi tangan disediakan, mengamalkan penjarakan fizikal dan mewajibkan mereka yang hadir memakai pelitup muka. Beliau juga memberitahu penutupan pusat hiburan adalah melibatkan kategori pub, bar, lounge, diskotek, dance hall, kabaret dan pusat karaoke. Perkembangan berkaitan, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS akan menyediakan kemudahan ujian COVID-19 untuk orang ramai di beberapa fasiliti kesihatan bermula Jumaat ini. Pengarahnya Dr. Chin Zin Hing memberitahu ia berikutan pihak jabatan menerima banyak permintaan daripada orang ramai yang risau mengenai tahap kesihatan mereka. Dr. Chin Zin Hing menjelaskan klinik kesihatan yang terlibat ialah Klinik Kesihatan Petrajaya, Klinik Kesihatan Batu Kawah, Klinik Kesihatan Kota Sentosa, Klinik Kesihatan Tanah Putih dan Klinik Kesihatan Jalan Masjid. Beliau memberitahu orang ramai yang ingin melakukan ujian tersebut, mereka perlu menghubungi klinik-klinik kesihatan tersebut terlebih dahulu bagi mendapatkan temujanji bagi mengelakkan berlakunya kesesakan di klinik-klinik itu nanti. Malam tadi berlangsungnya Majlis Kesyukuran Zikir Maulid sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2020. Majlis itu dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib yang berlangsung di Masjid Darul Hana Kuching. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan beberapa Menteri Kabinet. Acara dimulakan dengan tazkirah oleh Mufti Sarawak, Datuk Kipli Yassin, disusuli dengan Majlis Zikir Maulid, Solat Fardu Isyak berjemaah dan Majlis Perasmian Taman Islam Darul Hana. Simbolik perasmian telah disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dengan menandatangani plak digital untuk taman yang bernilai 8.6 juta ringgit tersebut.
Sementara itu, Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat negeri yang dijadual berlangsung hari ini di Kuching dibatalkan. Majlis bersempena sambutan Maulidur Rasul itu dijadual diadakan di Dewan Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah pagi ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat Jabatan Agama Islam Sarawak, Muhammad Adib Saini mendedahkan pembatalan tersebut dalam satu kenyataan media. Turut dibatalkan ialah Forum Perdana Islam sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang dijadualkan di Masjid Al-Abyad, Matang Jaya, Kuching. Seramai 98 penerima dikurniakan pingat dan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud di Dewan Besar Astana Negeri Putrajaya Kuching semalam. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan pingat perkhidmatan bakti kepada 34 penerima yang didahului oleh Hakim Syari'i Rosidi Masli. Istiadat diteruskan dengan pengurniaan Ahli Bintang Sarawak kepada 21 penerima. Sementara Ahli Bintang Kenyalang dikurniakan kepada 43 penerima. Hadir dalam majlis pengurniaan ini, isteri Yang di-Pertua Negeri Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kuritaib. Majlis Pembangunan Sosial MPS merekodkan beberapa pencapaian sejak ditempatkan di bawah Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK pada 2016. Menteri berkenaan Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, antara pencapaian terbabit ialah menubuhkan 25 buah urus tadbir dan terma rujukan yang berfungsi di peringkat negeri dan bahagian atau daerah bagi menangani pelbagai isu sosial. Datuk Seri Fatimah Abdullah memaklumkan MPS juga telah bangun dan mendokumenkan 8 panduan utama sebagai rujukan untuk menambah baik penyampaian dan keseragaman pengurusan perkhidmatan bagi menangani isu sosial yang dihadapi rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Ahli Majlis Pembangunan Sosial Sarawak MPS bilangan 3 2020 dan penyerahan watikah pelantikan semula Ahli MPS bagi sesi 2020-2022 di Kuching. Selain itu, sebanyak 258 siri program pembangunan dan intervensi sosial di peringkat negeri dan bahagian atau daerah telah dilaksanakan sejak 2016 hingga tahun lepas, melibatkan penyertaan lebih 30,000 orang. Ini termasuk program kesedaran dan advokasi pendidikan seksual, dialog input komuniti terhadap isu-isu sosial bahagian serta operasi bersepadu menangani isu penyalahgunaan dadah dan substans. Datuk Seri Fatimah berkata, MPS juga telah menyiapkan 4 kajian dan penilaian yang boleh dijadikan sebagai bukti berasaskan input untuk mempengaruhi dasar pelan tindakan dan program intervensi sosial. Kawasan tanah yang luas dan subur menjadikan limbang berpotensi besar dalam sektor pertanian di negeri ini. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, potensi itu berupaya mewujudkan pasaran yang luas dalam sektor berkenaan. Jelasnya ini diperkasakan lagi dengan adanya Pusat Pengumpulan Pemprosesan dan Pembungkusan Produk Pertanian CPPC di Limbang dalam membantu mengurus hasil pengeluaran pertanian tempatan bagi tujuan pemasaran. Satu lagi CPPC terletak di Lawas. Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian ketika berucap dalam program jangkauan Komuniti Pertanian Agricorp dan Mini Limbang Agrofest di Dewan Suara Limbang mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas. Beliau juga berharap Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dapat memainkan peranan membantu warga tani memasarkan produk pertanian mereka. Nangka madu, nanas keningau diamond, kelapa pandan dan durian musang king antara tanaman yang diberi tumpuan di Limbang. Seramai 150 peserta menyertai Agricorp anjuran Jabatan Pertanian Limbang itu yang memfokuskan kursus ternakan dan tanaman dan pengurusan serangga perosak sayur-sayuran. Turut disampaikan insentif input pertanian di bawah Program Fasilitasi Pertanian 2019 dan Program Insentif Input Peralatan Perikanan dan Nelayan 2020 untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Kota. Dari deretan pondok kayu yang daif menjual hasil tanaman dan ternakan, tamu Kampung Nyalau berubah wajah dengan peruntukan menaik taraf hampir RM1 juta melalui konsesi Syarikat Pembalakan Sarawak yang membina 2 blok bangunan baru.
Perkampungan Nyalau terletak di laluan Jalan Pesisir Bintulu Miri dan berhampiran dengan Taman Perindustrian Samalaju justru menjadikan ia lokasi yang strategik untuk pengunjung singgah membeli hasil tanaman, ternakan dan pelbagai hasil jualan. Permohonan menaik taraf itu telah dibuat melalui Adun Samalaju Majang Renggi, Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing dan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan diluluskan kerajaan menerusi konsesi Syarikat Pembalakan Sarawak bagi membangunkan 2 blok bangunan yang moden dan serba selesa. Menurut Ketua Kaum Tasim Sabtu, projek menaik taraf ini amat bermanfaat buat penduduk di sekitarnya. Memohon kerana memenangkan tamu yang lama dulu pun terlalu daif, tidak cukup dia punya sarana seperti air, api, lagi pun terlampau kecil untuk penduduk-penduduk dan para pembeli kawasan ini. Jadi saya pun mohon kepada kerajaan. Jadi kerajaan pun memuluskan yang saya pun tak sangka juga yang projek ini terlampau besar diberikan. Kami mohon ala kadar sajalah. Tambah Tasim Sabtu, pembangunan tamu Kampung Nyalau yang baru itu turut memberi manfaat yang besar kepada masyarakat Kedayan di kawasan tersebut. Malah bantuan geran projek kecil luar bandar berjumlah RM7,000 bagi tujuan menyediakan peralatan meja dan bangku oleh Adun Samalaju amat membantu Persatuan Penjajah Tamu Kampung Nyalau. Sudah tengok bangunan sudah mau siapnya, rasa syukurlah, sudah senang hati, sudah tempat penjual pun agak nampak selesa lah dari yang dulu. Mengucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada sumbangan dan kerjaan, lebih lagi kepada YB yang menyumbangkan yang kami pohon hari itu. Projek tersebut yang bermula pada Februari lalu walaupun mengalami sedikit kelewatan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu, kini dalam fasa akhir kerja penyiapan. Di Bintulu, seramai 40 peserta telah mengambil bahagian dalam seminar keusahawanan dan pemasaran digital. Seminar sehari itu dianjurkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak dengan kerjasama pejabat daerah sebauh. Berucap merasmikan seminar tersebut, Menteri Utiliti yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemena, Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utom berkata keusahawanan digital adalah sesuai dengan norma baru kehidupan berikutan pandemik COVID-19. Katanya peserta diberi pendedahan tentang teknik penetapan harga dan pemasaran menerusi media sosial selain cara menghasilkan pembungkusan produk yang menarik. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saya Vanessa Mering, salam Walidur Rasul buat semua umat Islam. Jaga diri, jumpa lagi.